Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi bab 9.1, aktiviti matahari dan kesannya kepada bumi. Okey, jadi kita tak habis lagi bab tu kan. Kita baru belajar tentang struktur matahari dan fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari. Okey, jadi hari ini kita nak sambung lagi masih 9.1 iaitu tentang magnetosfera bumi dan kepentingannya. Okey, jadi sebelum ni kamu dah belajar tentang uh, fenomena yang berlaku dekat matahari kan. Okey, contohnya macam lentingan jisim korona, ribut suria. Okey, jadi haba daripada matahari tu sebenarnya boleh bergerak keluar daripada matahari beribu-ribu kilometer daripada matahari. Okey, dan mungkin boleh sampai ke bumi. Okey, jadi ia akan memberi kesan yang buruk dekat bumi kalau bumi tiada sistem perlindungan. Okey, tapi buat masa ni, okey, bumi masih boleh mengekalkan bentuk dia, mengekalkan kelembapan dia disebabkan bumi mempunyai satu sistem pertahanan untuk untuk dia melawan fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari tu daripada masuk ke dalam bumi. Okey, jadi sistem pertahanan tu dikenali sebagai magnetosfera bumi. Okey, sekarang kita tengok dulu apakah bentuk magnetosfera bumi. Okey, gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni bukan magnetosfera bumi lagi Okey, gambar yang pertama ni nak menunjukkan bahawa bumi sebenarnya mempunyai medan magnet sendiri. Okey, kan kita ada kutub utara, kutub selatan kan? Okey, jadi ni kutub utara, ini kutub selatan. Okey, so jadi bumi ni ada medan magnet dia yang tersendiri. Okey, kemudian macam mana dia boleh jadi magnetosfera bumi? Okey, so magnetosfera bumi hanya akan terbentuk jika ada gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Okey, jadi contohnya macam mana boleh jadi magnetosfera bumi? Okey, kita ada magnet. Kita punya medan magnet sendiri. Kemudian kita ada medan magnet daripada angkasa lepas. Okey, bila dia bergabung, dia akan membentuk satu magnetosfera bumi yang berada di sekeliling bumi. Okey, yang akan menghalang daripada lentingan suria ataupun jisim daripada matahari itu masuk ke bumi. Okey, dia macam jadi satu pertahanan lah untuk bumi. Okey. Okey, oleh sebab magnetosfera ni terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi, maka bentuk dia pun akan berubah-ubah. Jadi macam tadi kamu tengok gambar dia, banyak sama banyak sebelah kiri dengan kanan. So sebenarnya bentuk magnetosfera bumi ni dia ikut interaksi dia. Oleh sebab bilangan dan tenaga zarah yang dibawa oleh angin suria ni berubah-ubah. Ni dia ikut bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria. Kalau besarlah dia punya bentuk magnetosfera tu. Kalau tak, kalau angin suria ni dia sedikit sahaja, so magnetosfera yang nak yang akan yang akan memberi pertahanan kepada bumi ni pun dia akan kecil je lah. So dia bentuk dia berubah-ubah, bukannya tetap. So kat mana bentuk magnetosfera ni? Ni warna biru ni warna biru ni adalah magnetosfera. Dan bumi akan dilindungi oleh magnetosfera.
Jadi adakah magnetosfera ni penting untuk bumi? Jawapan dia memang penting Okey. Okey, kamu pun tahu kan kita ada planet lain kan, contoh macam Marix apa semua tu kan. Okey, kenapa planet Marix tu dia dah tak macam bumi. Dia jadi panas, kering. Okey. So sebenarnya kalau bumi tak ada magnetosfera, bumi pun nanti akan jadi macam planet Marix tu. Okey, jadi kenapa bumi masih boleh didiami oleh hidupan lagi? Sebab dia mempunyai sistem perlindungan dia iaitu magnetosfera. Okey, jadi dia penting lah, memang penting untuk bumi. Okey, kepentingan magnetosfera adalah melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad lain dalam alam semesta. Okey. Yang pertama, okey, dia punya kepentingan. Kepentingan magnetosfera yang pertama ialah berfungsi sebagai sekatan biologi yang melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Okey, yang kedua, magnetosfera menghalang zarah bercas seperti elektron, proton, zarah alfa dalam angin suria untuk sampai ke bumi. Okey, sebab kalau banyak sangat cas ni dekat atmosfera bumi, dia akan mengganggu telekomunikasi, sistem navigasi dan juga talian kuasa elektrik. Okey. Dan yang ketiga, magnetosfera akan mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi. Okey, jadi banyaklah kebaikan magnetosfera bumi ni. Okey, yang utamanya untuk melindungi bumi lah daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari. Okay, so habislah kita punya bab 9.1. Okay, jadi hari tu cikgu dah suruh buat homework kan. Okay, 9.1 nombor 1, 2 dan okay, kita tambah lagi 3 dan 4. Okay. Okay, seterusnya cikgu akan sambung. Seterusnya tajuk 9.2 iaitu cuaca angkasa. Okey, so bila kita dah tahu apakah fenomena yang berlaku dekat matahari, okey, dia akan efek juga angkasa lepas. Okey, jadi angkasa lepas ni pun dia ada cuaca juga macam bumi kan, ada cuaca kan. Okey, so apakah yang maksudkan cuaca angkasa lepas? Okey, so cuaca angkasa lepas kita definisikan sebagai fenomena yang berlaku untuk dua. Okey, yang pertama, okey, fenomena yang berlaku yang pertama dekat permukaan matahari. Okey, jadi sebelum ni kamu belajar pasal nyala suria, semarak suria, tompok matahari, lentikan jisim korona. Itu pun sebahagian daripada cuaca angkasa lepas walaupun dia berlaku dekat matahari kan. Okey, yang kedua, yang berlaku dekat luar matahari seperti angkasa lepas iaitu angin suria, ribut pancaran suria dan ribut geomagnet. Okey, yang ni dia berlaku dekat luar matahari. Dia berlaku kat angkasa lepas. Jadi tak kisahlah sama ada berlaku dekat matahari ataupun dekat luar matahari, kita masih anggap dia sebagai cuaca angkasa lepas. Okey, kita tengok balik apakah dia contoh-contoh cuaca angkasa lepas tadi. Okey, so yang pertama yang berlaku dekat matahari. Okey, ni yang berlaku kat matahari. Apa yang pertama? Kita ada tompok suria, tompok matahari. Okey, lepas tu kita ada lentingan jisim korona. Kita ada angin suria. Okey, lepas tu kita ada nyalaan suria. Okey, nampak tak sebenarnya fenomena yang berlaku kat matahari ni pun, walaupun dia berlaku dekat permukaan matahari, haba dia masih lagi boleh keluar dan boleh kena dekat bumi. Okey, sebab bumi pun agak dekat
dengan matahari sebab bumi ni adalah planet yang ketiga kan. Okey. Jadi sebab itulah bumi dia memerlukan satu perlindungan iaitu magnetosfera yang terbentuk daripada magnet bumi campur dengan medan magnet angkasa lepas. Okey. So bumi ni terhindar daripada bahaya daripada fenomena yang berlaku kat matahari. Okey. Selain tu, kalau bukan berlaku dekat matahari, kita ada ribut pancaran suria. Okey. Ni warna merah ni, ribut pancaran suria. Tengok, masih kena dekat bumi. Okey, sebab tu bumi perlu dilindungi lah. Okey, oleh garisan, oleh magnetosfera bumi sebab bumi ada medan magnet. Lepas tu kat sini pun ada medan magnet dekat luar. Okey, dan yang kedua, daripada angin suria, kita ada ribut geomagnet. Okey, ni bukan berlaku dekat matahari, dia berlaku dekat sekeliling bumi ataupun planet lain, maksudnya dekat angkasa lepas. Okey. So ribut geomagnet ni warna hijau ni dari sini. Okey, so kita masih ada garisan medan magnet yang dan juga medan magnet bumi yang akan membentuk magnetosfera untuk dia lindungi bumi ya. Okey. So kalau kita nak senaraikan apa dia cuaca angkasa lepas? So yang pertama apa yang berlaku dekat matahari dan yang kedua yang berlaku dekat angkasa lepas. Apakah kepentingan kita nak tahu cuaca angkasa lepas ni dekat kita? Okey, so kita boleh interpretasikan data cuaca angkasa lepas ni untuk apa? Okey, kenapa saintis nak kena kaji juga? Okey, so yang pertama, bila kita dah kaji cuaca angkasa lepas, yang pertama kita boleh meramalkan bila berlakunya lentingan jisim corona di matahari. Okey. Ataupun macam yang first kamu tengok tu, tompok matahari pun berlaku setiap kali 11 tahun kan. Jadi bila kita observe, kita dah dapat ramalkan setiap 11 tahun berlaku tompok matahari. Okey, so ni yang kedua, lentingan jisim matahari ni. Okey, dia adalah satu fenomena yang boleh membahayakan bumi, jadi kita boleh meramalkan bila dia berlaku. Okey, untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah menentukan sebab berlakunya nyalaan suria dan lentingan jisim corona di permukaan matahari. Okey, so kita boleh kajilah kenapa berlakunya nyalaan suria ni dan juga lentingan jisim corona. Okey, itu semuanya untuk pengetahuan kita. Okey. Sebagai pengetahuan dan juga sebagai untuk kita melindungi bumi. Okey, tu semua adalah kepentingan dia, kita nak tahu data cuaca angkasa lepas. Okey, jadi untuk 9.2 kita cuma nak tahu apakah cuaca angkasa lepas dan juga kepentingan dia. Okey, so untuk 9.2 kamu buat soalan nombor 2, contoh kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi dan juga apakah hubungan antara bilangan tompok matahari dengan peningkatan lentingan jisim corona? Okey, cuba jawab dulu. Okey, dalam buku tulis dan hantar dekat cikgu. Okey, so kita dah habis dah 9.2. Dan kita habis bab 9 lah. Okey, so ada soalan lagi, soalan sumatif. Okey, soalan praktis sumatif 9. Okey, soalan nombor 1. Okey, jawab soalan nombor 1. Okey, dan seterusnya soalan nombor 4. Okey, nyatakan 3 contoh alat atau perkhidmatan kegunaan harian yang akan terganggu oleh angin suria. Dan nombor 5, apakah yang akan berlaku kepada bumi sekiranya tiada magnetosfera. Okey, so semua latihan ni jawab dalam buku latihan. Okey, dan hantar kepada cikgu Okey, kita jumpa lagi minggu depan untuk minggu depan cikgu mungkin akan buat kuis. Okey. Untuk bab 9 sebelum kita masuk ke bab 10. Okey, jumpa lagi untuk video yang seterusnya.